Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya di dunia dan di akhirat. Celaka engkau, wahai orang yang suka membuat bid'ah. Tiada yang berkuasa menyebut bahawa sesungguhnya aku ini Allah, melainkan Allah sahaja, iaitu Tuhan kita Azza wa Jalla. Dia adalah berkata-kata, bukan bisu. Sebab Allah menguatkan perkara ini pada kata-katanya kepada Musa AS dalam firman-Nya, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berkata-kata kepada Musa dengan sesungguhnya. Bicara Tuhan itu didengar dan dipahami, sebagaimana yang disampaikannya kepada Musa AS, ya Musa inni anallahu rabbul alamin. Wahai Musa, sesungguhnya aku ini Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Erti katanya aku ini Allah ialah bahawa sesungguhnya aku ini bukan seorang raja atau jin atau manusia. Dan erti Tuhan seluruh sekalian alam, yakni untuk mendustakan apa yang dilaungkan Fir'aun. Aku ini Tuhan kamu yang agung. Dan juga untuk menolak pengakuannya bahawa dirinya itulah Tuhan selain aku, tetapi akulah Allah, dan Fir'aun dan selain dia adalah manusia. Apabila Musa AS terjatuh ke dalam kesusahan dan kesempitan, muncullah imannya dan yakinnya. Dan apabila dia ditempuh oleh kegelapan malam dan kebimbangannya terhadap isterinya disebabkan kesusahan yang sedang ditanggungnya, Allah menampakkannya suatu cahaya. Maka Musa pun berkata seperti kebiasaannya dengan penuh daya upayanya kepada isterinya, tunggulah di sini, aku lihat di sana ada cahaya. Artinya, sesungguhnya aku telah melihat suatu cahaya, yakni telah melihat batinku, hatiku, maknawiyaku suatu cahaya, dan telah datang kepadaku catatan azaliku dan hidayahku, dan telah datang juga ketidakperluanku pada manusia. Telah datang wilayah dan khilafah, telah datang kepadaku yang asal, pertolongan dari Allah, dan telah pergi daripadaku yang cabang, pertolongan dari manusia. Telah datang kepadaku kerajaan, dan pergi daripadaku perhambaan. Telah pergi daripadaku perasaan takut kepada Fir'aun, dan perasaan takut itu berpindah ke hati Fir'aun. Maka dia pun telah menyerahkan isterinya kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia pun pergi. Sebab itulah Allah telah menjadi penggantinya untuk menjaga isterinya. Demikianlah sikap orang mukmin apabila didekatkan Allah Ta'ala kepada zatnya dan diserunya untuk melangkah ke pintu pendekatan kepadanya, maka hatinya akan menoleh ke kanan dan ke kiri, ke belakang dan ke hadapan. Lalu dia akan melihat semua arahnya sudah tertutup rapat, kecuali jihah, yakni arah menuju kepada Allah Ta'ala sahaja. Dia pun berbicara kepada dirinya, hawa nafsunya, semua anggotanya, kebiasaannya, keluarganya, dan segala yang berkait dengan dirinya. Katanya, sesungguhnya aku merasakan nur hati dari Tuhanku Azza wa Jalla, dan aku sekarang menuju kepadanya, dan kiranya memang ditakdirkan aku akan kembali kepadamu, kembalilah aku. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada dunia dan apa yang terisi padanya, dan sebab musabat dan nafsu syahwat. Memberi selamat tinggal kepada sekalian manusia, selamat tinggal kepada segala yang diadakan
dan yang dicipta untuk dia menemui pencipta segala-galanya. Maka sebab itulah Allah akan melindungi kaum keluarganya dan segala sebab musababnya. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, di antara perkara yang dianggap sebagai besar kesalahannya dalam agama ialah melakukan bid'ah. Dan bid'ah ini suatu perkataan yang berlaku dalam semua cabang kehidupan manusia. Bila mana kita membicarakan perkataan bid'ah atau disebut mafhum al-bid'ah, makna sebenar bid'ah ialah sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga generasi yang terpilih di kalangan tabi'in dan tabi' tabi'in, dan tidak mempunyai sandaran dalil syar'i. Ini ialah definisi dalam menentukan sesuatu itu bid'ah. Asasnya perbuatan itu tidak dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, oleh para sahabat, oleh para tabi'in, oleh para tabi' tabi'in. Kerana zaman ini dianggap zaman yang paling mulia dan suci. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun ialah kurunku, dan kurun selepasku, dan kurun selepas-selepasku. Maka ini generasi yang terpilih yang disebut oleh para ulama tidak berlaku bid'ah di dalamnya. Maksudnya bid'ah pada zaman itu tak akan berkembang dan tak akan menjadi pegangan orang, melainkan akan ditentang. Kemudian kita masuk pada generasi yang keempat. Maka asas yang disebut oleh para ulama setiap pelakuan yang tiada sandaran dalil syarak. Bila sesuatu itu sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyalahi Quran dan sunnah, sama ada secara nas ataupun secara petunjuknya dalalah, maka ia dianggap sebagai bid'ah. Tapi kalau ada sandaran petunjuk, maka dia tidak dianggap sebagai bid'ah. Bahkan para ulama menyatakan asas makna bid'ah itu secara lughawi, perbahasan bahasa, apa sahaja yang baru. Tetapi secara perbahasan syarak, yang baru, yang bercanggah. Tidak semua benda yang baru itu bercanggah. Kalau bercanggah, barulah disebut dengan makna yang disepakati oleh ulama sebagai bid'ah dalalah, bid'ah yang sesat. Adapun suatu benda yang baru yang tidak menyalahi dan tidak bercanggah, seperti pengumpulan Al-Quran, seperti letak titik Al-Quran, letak baris, wakaf Al-Quran, membina sekolah, ini juga bid'ah. Kalau kita lihat mushaf zaman Rasulullah, tak ada titik, tak ada baris, tidak ada wakaf. Ia dibaca dengan wakaf tapi tak ada tertulis wakafnya, dan tidak dihimpunkan dalam satu mushaf. Maka datang para sahabat, datang para tabi'in, datang para ulama, dan mereka mula memberi inayah, perhatian pada Al-Quran, sehingga Al-Quran diletak baris, jangan tersalah baca, dan diletakkan tanda wakaf, jangan sampai tak tahu nak berhenti kat mana. Dahulu para sahabat, bila mana mereka belajar Quran daripada Nabi SAW, mereka tahu nak berhenti kat mana berdasarkan apa yang Nabi ajar. Di samping kemampuan bahasa Arab mereka orang Arab, faham bahasa Arab, tahu nak berhenti kat mana. Sebagaimana kita orang Melayu, bila kita bercakap bahasa Melayu, kita tahu nak berhenti kat mana, sebab itu bahasa kita. Tetapi bila Islam tersebar, maka mula orang baca Quran dia berhenti ikut dang dia. Maka para ulama menulis wakafnya, meletakkan titik, berhenti kat mana, dan dijelaskan wakaf yang disebut sebagai wakaf yang tam, yang sempurna, wakaf yang hasan, yang baik, dan wakaf yang qabih, yang tak baik, tak boleh berhenti. Maka inayah, perhatian para ulama terhadap Al-Quran ini juga bid'ah, tapi ia bid'ah yang baik, yang disebut sebagai bid'ah hasanah dalam pembahagian yang diterima oleh jumhur ulama.
Sama juga dari sudut inayatul ilm ataupun perhatian mereka pada ilmu. Sehingga Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu menyuruh Abu Aswad Ad-Dauli untuk menyusun nahu dalam bahasa Arab. Kan dahulu tidak ada pembelajaran nahu atau tata bahasa. Kerana ia adalah malakah, gifted, atau kita katakan bakat biasa semula jadi. Oleh kerana ramai orang bukan Arab masuk Islam, maka mereka bercakap bahasa Arab ikut dan mereka. Bagi atas, bagi bawah ikut dan letak baris. Broken. Lalu Sayyidina Ali menyuruh Abu Aswad Ad-Dauli untuk menyusun nahu. Lalu para ulama mula menyusun ilmu nahu sehingga dipelajari dengan betul. Dan demikian juga ilmu lain-lain, balaghah, ilmu fiqh, ilmu usul fiqh. Ini semua penyusunan yang bersifat bid'ah yang baik, yang tak salah apa-apa. Maka kita tidak mahu bahas tentang bid'ah yang baik atau sesuatu yang baru yang baik, yang ada sandaran syar'i. Walaupun ada orang kata, Ustaz, mana ada bid'ah baik, bid'ah semua tak baik. Ya, secara perbahasan kita katakan perbahasan syar'i betul, bid'ah tu tak baik. Tapi secara lughawi bahasa, bid'ah merujuk benda baru. Benda baru kalau ada sandaran syara', maka ia tidak menjadi masalah apa-apa. Maka sebagaimana Rasulullah SAW menyebut sunnah, ada sunnah baik, ada sunnah tak baik. Sebagaimana dalam hadis, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa 'alaiha wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang tunjuk sunnah yang baik, maka dia dapat pahala sampai hari kiamat dan pahala orang yang ikut perbuatannya. Siapa yang buat sunnah yang tak baik, maka dia dapat dosa, dan dosa orang melakukannya ditanggung oleh dia juga. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang sunnah baik, sunnah tak baik. Walau maklum kita sebut sunnah baik belaka, tetapi dari sudut makna yang kita katakan menyalahi syar'i. Sama juga bid'ah. Kata Imam Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdul Salam membahagikan bid'ah kepada 5 perkara. Bid'ah dengan 5 cabang yang disebut sebagai perkara baru. Ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat sunat, ada yang bersifat makruh, ada yang bersifat harus, dan ada yang bersifat haram. Kita nak bicarakan tentang bid'ah yang bersifat haram yang disepakati oleh ulama. Kerana perbahasan bid'ah ini ramai yang celaru dan keliru, sehingga mereka memasukkan perbahasan khilaf dalam bid'ah. Seperti mereka berkata bahawa kunut itu bid'ah wala ia khilaf. Seperti mereka berkata tentang zikir dengan suara yang kuat itu adalah bid'ah wala mereka khilaf. Maka persoalan ini perlu difahami oleh kita semua adalah mengenali antara khilaf dan bid'ah. Khilaf dia ada dalil dia, dan ada penjelasan ulama terhadap hal-hal tersebut. Manakala bid'ah tak ada dalil, melainkan hawa nafsu. Lalu Syekh Abdul Qadir memulakan tentang golongan yang melakukan bid'ah dalam sufi. Ya, ada orang yang buat bid'ah dalam fiqh, ada yang orang buat bid'ah di dalam kita katakan tauhid, akidah. Ada yang buat bid'ah dalam persoalan tasawuf. Yang buat bid'ah dalam persoalan tauhid sehingga lahir fahaman Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Murji'ah. Ini buat bid'ah dalam persoalan tauhid. Yang buat bid'ah dalam bidang fiqh sehingga lahirlah kelompok-kelompok yang mengambil mudah hal-hal fiqh, mengabaikan rukun dan syarat, mencipta fiqh baru yang tiada punya sandarannya, itu fiqh hawa nafsu. Yang buat bid'ah dalam ilmu hadis pun sama, menganggap semua hadis itu ialah hadis tanpa membezakan antara sahihnya, hasannya, maudhu'. Dia hadis-hadis belaka. Maka ini bid'ah dalam ilmu hadis yang tidak disebut oleh para ulama. Kerana para ulama bersepakat membahagikan hadis, ada yang diterima, ada yang ditolak. Yang disebut hadis maudhu', palsu. Tapi ada yang buat bid'ah tak, kira hadis ya belaka, terima belaka, maudhu' pun terima. Akhirnya membuka ruang untuk orang mereka hadis ikut hawa nafsu. Maka demikian juga ada bid'ah dalam sufi.
Kemuncak bid'ah dalam sufi, seorang mengaku dia Allah. Walau apapun takwilannya, maka ia salah. Dan kita tahu orang seperti Halash bagaimana berkata dengan menyebut dalam jubahku ada Allah, dengan berkata anal haq, akulah Tuhan. Maka ini bicara bid'ah. Yang para ulama sufi besar seperti Imam Junaid al-Baghdadi, demikian juga Syekh Abdul Qadir Jilani, menghukumkan golongan ini sebagai zindik dan dihukum pancung. Kerana kadang-kala katakan ada orang yang atas nama sufi mereka buat bid'ah, sebagai contoh dalam masyarakat kita. Atas nama sufi mereka kata mereka dah sampai satu martabat untuk menggugurkan solat, puasa, menutup aurat, dan segala perkara yang haram bagi orang awam halal bagi mereka atas nama sufi. Maka ini bid'ah. Mereka berkhalwat dengan perempuan, lalu dikatakan yang salah cuma kamu, kami tak apa sebab kami sudah dibersihkan hati kami. Walau hukumnya kekal haram. Kamu tok guru ke, kamu sekian, khalwat dosa. Ia jelas. Sehingga mereka mentakwilkan tentang martabat iman menggugurkan solat, martabat iman menggugurkan kefarduan haji. Lalu mereka tak nak pergi haji. Bukan mereka menjadikan tempat mereka sama seperti fadilat pergi haji. Siapa datang tempat aku macam dia pergi haji. Lalu anak-anak murid pun pergi tempat dia menunaikan haji, bukan lagi ke Mekah. Ini disebut dalam bid'ah dan sufi yang besar. Yang para ulama seperti Imam Ibn Jauzi menyebut bab yang khusus tentang bid'ah pada sufi dalam kitabnya Talbisul Iblis. Dan Syekh Abdul Qadir, kalau kita selusuri apa yang disebut oleh beliau daripada awal pengajian kita, bila beliau mengkritik golongan-golongan sufi yang buat bid'ah ini, termasuk yang kita katakan menggugurkan kewajiban, tidak mempedulikan Quran dan Sunnah sebagai kayu ukur utama dalam menentukan benar dan salah. Maka di antara kemuncak bid'ah sufi, mereka mula mengaku mereka Tuhan. Sebahagian mereka mengaku jadi Nabi, sebahagian mereka mengaku jadi Mahdi. Adanya pengakuan-pengakuan yang pelbagai. Bukan kata zaman dulu, zaman hari ni pun, bila mereka sufi sekejap, mereka kata orang yang dibenarkan bercakap cuma saya, Allah telah wakilkan saya bercakap. Mereka menganggap Allah telah berfirman kepadanya secara direct. Maka ini kesesatan sufi, sehingga membentuk perkara yang merosakkan akidah umat Islam. Maka Syekh Abdul Qadir dia nak jelaskan dalam setengah kata-kata yang membuat bid'ah besar ini dengan mengatakan aku ini Allah, iaitu merujuk perkataan salah seorang yang disandarkan kepada ilmu kesufian dengan berkata anal haq, akulah Tuhan. Apapun takwilan perkataan tu salah. Kalau dimaksudkan bahawa aku cuma nampak Allah kerana aku berkata aku Allah, atau mereka menyebutnya dalam keadaan tidak sedar diri, atau dalam keadaan kita katakan zuk, keadaan sonok sangat, atau dalam keadaan tertentu, ya takwilan itu boleh diterima tapi tidak boleh secara terbuka. Umpamanya dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan Allahu afrahu bi taubati abdihi. Allah suka gembira dengan taubat hambanya daripada sukanya seorang hamba yang dia berjalan di padang pasir lalu hilang untanya yang penuh dengan bekalannya. Maka putus asa dia nak cari kembali untanya yang hilang di tengah padang pasir. Atas belakang unta tadi penuh dengan barang-barang keperluannya. Maka dia pun tak tahu nak buat apa, dia pun tidur sandar. Waktu dia buka mata, dia nampak unta di hadapannya. Lalu dia pun berkata, Anallah wa anta abdu. Akulah Allah, engkau lah hamba-Ku. Dia panggil sabkul lisan. Dek kerana terlalu gembira, salah cakap. Ini disebut dalam hadis yang sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dek kerana dia gembira, suatu yang hilang tiba-tiba jumpa depan mata dia, cakap terbalik, akulah Allah, kamu Tuhanku. Biasa nak kata akulah hamba-Mu, engkau Tuhanku. Dek kerana gembira. Kita tuan-tuan bila gembira sangat, kita mungkin bercakap salah. Mungkin kita bercakap bukan itu kita maksudkan. Dek kerana gembira, seronok.
Ya, takwilan itu boleh disebut kepada setengah orang kerana gembira dan kasih mereka pada Allah. Mungkin ucapan terbalik itu ada, tapi tetap ditolak, tetap mengelirukan, tidak boleh disebut. Oleh sebab itu, sebagian ulama bersungguh-sungguh mentakwilkan perkataan yang salah supaya jelas maksudnya, namun tidak kepada orang awam semuanya. Sebenarnya semua orang kena berhati-hati bercakap bahasa yang digunakan supaya tidak menimbulkan fitnah. Dan fitnah ini besar dan boleh membawa bid'ah. Kerana Syekh Abdul Qadir mencela golongan ini atas nama kesufian, lalu mendakwa dengan dakwa yang besar seperti berkata akulah Tuhan. Lalu Syekh Abdul Qadir menjelaskan, biar kita faham apa maksud Tuhan. Apakah maksud Allah Subhanahu Wa Taala? Yang berhak mengatakan dia Allah cuma Allah. Yang berhak mengatakan Tuhan cuma Allah. Dan Allah SWT yang menuturkan tentang dirinya, menyebut tentang sifatnya, dan bercakap dengan hamba pilihannya. Dan Allah SWT ketika mana bercakap dengan Musa, berkata, Ya Musa, inni anallah. Wahai Musa, sesungguhnya akulah Allah. Kenapa Allah sebut kepada Musa inni anallah? Supaya Musa mengetahui bahawa suara ini bukan suara manusia, bukan suara jin, bukan suara malaikat, tapi Allah. Kemudian Allah menyebut Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, untuk membezakan dakwaan Fir'aun yang berkata aku Tuhan. Fir'aun, sebenarnya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dihimpun semua manusia, dikata ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang tinggi, merujuk kepada tinggi kuasanya mengatasi rakyatnya, merujuk kepada dia rasa tak ada orang boleh mengalahkan dia. Maka Allah berkata akulah Tuhan sekalian alam. Apa beza ucapan Fir'aun yang kata aku Tuhan kamu yang agung, yang memberi maksud dia berkuasa atas orang bawah dia. Tapi bila Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya kepada Musa, akulah Allah, Tuhan sekalian alam, untuk menunjukkan pemilikan semua alam ini. Fir'aun tidak boleh mendakwa dia milik alam. Dia boleh berkata dia paling tinggi. Ada ramai manusia yang mengaku Tuhan, tapi dia tidak mampu mengaku Tuhan sekalian alam, kerana dia tak ada bukti bahawa dia lah yang menciptakan alam. Dia tak ada bukti bahawa dia lah menguasai alam. Sebab itu ramai di India, di negara tertentu, di Jepun, di Korea, ada ajaran sampai hari ini yang pengasas ajaran tadi mengaku Tuhan. Bukan sebagainya mendakwa yang datang kat Kuala Lumpur beberapa tahun lepas, mendakwa akulah yang hantar Nabi Muhammad ke bumi. Dia dakwa dia hantar Nabi Muhammad ke bumi, dia hantar Nabi sekian, Nabi sekian. Pendakwaan secara bergenerasi daripada ayah turun ke anak. Ia berlaku sepanjang zaman. Yang mengaku Tuhan bukan zaman Fir'aun je. Setiap kali manusia tadi mula rasa dia popular dan glamour. Dia popular dan glamour kerana nafsu, bukan kerana Allah mengangkat dia. Maka dia mula mendakwa bukan-bukan tentang dirinya untuk terus dia diagungkan, dia dimuliakan. Akhirnya nak cari apakah perkataan sesuai untuk diagungkan, maka mereka mengaku mereka Nabi. Belum cukup, lalu mereka mengaku mereka Tuhan. Akhirnya dalam dunia ni yang mengaku Tuhan banyak. Maka mereka tak akan mampu mengaku Tuhan sekalian alam, sebab mereka tidak mentadbir alam, tidak menguasai alam, tidak mencipta alam, termasuk Fir'aun. Dan ini apa yang cuba dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Kenapa Allah sebut Allah Tuhan sekalian alam? Ketika mana Allah berfirman kepada Ibrahim, idh qala lahu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Dan ketika mana Allah memerintahkan kepada Ibrahim, Islamlah kamu, kata Ibrahim, aku serahkan diriku pada Tuhan sekalian alam. Kita membaca Al-Fatihah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Apa dia punya signifikan Rabbil Alamin? Untuk menolak golongan yang mendakwa dia Tuhan.
Dia tidak memiliki alam, tidak juga menguruskannya, tidak juga menciptakannya, tidak juga menguasainya. Bukan dia sendiri adalah alam yang dikuasai oleh Allah. Sebab itu mengakulah Tuhan, kamu nak mengaku, kamu bukan Tuhan. Dan Allah Ta'ala menyebut siapa yang mendakwa ketuhanan, maka kami akan membakarnya dalam neraka Jahannam. Kadzalika nadzihi jahannam, demikian kami akan balas mereka dengan neraka Jahannam. Siapa pun yang mengaku Tuhan. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, biar kita cerita antara beza seorang yang mengaku Tuhan, dia tersesat jauh, dengan seorang yang mendampingi Tuhan, maka dia mendapat cahaya yang berterusan. Sama ada seorang tadi dek kesombongannya mengaku Tuhan, maka dia telah memiliki kesesatan yang amat gelap. Dengan seorang yang ingin mendekati Tuhan, seorang yang ingin menghampirkan dirinya kepada Allah, maka dia akan dapat cahaya terang benderang. Maka Syekh Abdul Qadir bawa kisah Nabi Musa. Kalau kita faham perjalanan kisah Nabi Allah Musa AS, maka kita akan faham perjalanan kehidupan kita. Kita tengok Musa, seorang manusia, sebelum diberi wahyu dan selepas mendapat petunjuk dan wahyu. Musa AS, bila dia terjatuh dalam kesusahan, dia tahu kesusahan yang dialami oleh Musa. Yang pertama, ketika mana dia lari daripada bumi Mesir, lari kerana takut pada kejahatan Fir'aun. Dalam kisah Musa AS mendamaikan dua orang yang berbalah, dan seorang yang melampau kerana dia keturunan Fir'aun untuk menzalimi Bani Israel. Maka Musa menghentikan kezalimannya dengan menumbuknya, tapi akibat tumbukan tadi orang tu mati. Dan menjadi suatu hukum jenayah di Mesir, siapa pun yang membunuh bangsa Kipti, bangsa Fir'aun, hukumannya berat, tak kira siapa. Maka Musa AS kerana bimbangkan nyawanya, dia meninggalkan bumi Mesir atas nasihat salah seorang daripada orang yang dekat dengan Fir'aun. Orang dekat dengan Fir'aun, dia tak nampak ada keistimewaannya, walaupun dia anak angkat Fir'aun. Kenapa? Kerana Fir'aun bimbang ini membuka ruang untuk orang-orang Bani Israel membunuh bangsa Kipti. Ya, undang-undang persis macam Yahudi buat hari ini. Siapa pun yang bunuh seorang je Yahudi akan dihancurkan semuanya. Rumah dia, diri dia, keluarga dia, tak kira. Kalau seorang didapati orang Filistin, dia bunuh orang Yahudi seorang, apa yang dia buat? Akan dibunuh orang yang membunuh, kemudian dihancurkan rumah yang didiami oleh orang tu, dihancurkan. Bukan mungkin ditangkap sebagian besar dikeluar. Ini siasat zaman Fir'aun dulu. Siapa pun yang membunuh bangsa Kipti di kalangan Bani Israel, semua akan hancur. Maka Musa AS tahu undang-undang ini, dan atas penasihat seorang yang berada dalam kabinet Fir'aun, yang dia akhirnya juga beriman, yang disebut dalam Al-Quran, dia nasihat Musa lagi lah, better lagi. Maka Musa lari. Ini dalam kesusahan, lari dalam keadaan selai sepinggan, tinggalkan mak dia, keluarga angkat dan sebagainya. Bayangkan orang lari dalam menyelamatkan nyawa. Inilah kemuncak kesusahan hidup. Kita kalau lari dari satu tempat kan nak selamat nyawa, ini kemuncak kesusahan hidup kita. Sebab paling berharga dalam hidup kita nyawa. Maka Musa AS pun lari atas iman yang Allah berikan kepadanya, keyakinan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Maka Musa AS tenang sehingga bertemu dengan Syuaib, berkahwin dengan anaknya. Kemudian kembali diperintahkan pulang ke Mesir. Perintah pulang ke Mesir. Baik ketika mana dia membawa isterinya dalam kegelapan malam, dan kita dah baca tafsirannya, ketika itu isterinya mengandung dan melahirkan anak dalam keadaan malam yang sejuk. Maka Musa AS merasa resah kerana keperluan isterinya, kebimbangannya. Tiba-tiba daripada jauh dia nampak cahaya. Dia nampak cahaya. Sebenarnya Allah sebut dalam surah Taha. Lalu dia berkata kepada isterinya, tunggu di sini, aku dapati ada cahaya di hujung sana, di sebelah kanan gunung Turus Saina. Barangkali ia adalah api, dan barangkali ia petunjuk untuk kita selamatkan diri. Petunjuk rumah orang ada di situ, cahaya. Maka Musa AS pun pergi.
Dia pergi melihat cahaya. Lalu kata Syekh Abdul Qadir, ya secara zahir ia cahaya. Hakikatnya Nabi Allah Musa melihat sesuatu yang lebih daripada makna cahaya yang dilihat oleh mata. Tapi cahaya yang dilihat dengan maknawi, cahaya yang dilihat dengan batin, cahaya yang mengubah dirinya dan mengubah manusia sekelilingnya. Tentang sebagai contoh gini, bagi contoh, setiap orang bila dia melihat sesuatu, pandangan berbeza. Kita lihat sesuatu pandangan berbeza. Waktu kita pergi melancong, jalan, kita tengok suatu benda, pandangan kita berbeza. Ada orang dipandang satu benda, dia kata ni boleh buat bisnes ni. Dipandang tu, ini barangkali masa depan aku. Dia tengok satu benda. Ada orang cuma tengok lawa, kata dia pun ambil gambar. Ada orang tengok benda ni bahaya, jangan ada di tempat aku, maka dia halang benda ni sampai tempat dia. Setiap orang bila memandang sesuatu berbeza. Tuan-tuan, kita ambil contoh lebih mudah. Kita tengok buah durian. Yang ni tengok buah durian makan sedap. Yang ni pula tengok buah durian, ni kalau jual kaya. Tengok benda yang sama, dia tengok durian. Yang ni pula tengok durian, ni kalau tanam ni jutawan aku. Dia nampak nak tanam. Ada orang tengok buah durian, dia nak makan. Ada yang tengok dia nak jual. Ada yang tengok dia nak tanam. Ada tengok buah durian, ni kalau bagi ke ustaz bagus ni, dia nak bagi ke orang. Dia tak fikir nak makan. Ustaz ada sebut nak makan durian, tengok bagi ke ustaz ni, atau bagi ke mak aku, bagi ke ayah. Mak ada sebut nak makan durian. Kita tengok durian, apa kita nampak? Mak kita, ayah kita, kawan kita, bisnes kita, masa depan kita. Bukankah kita tengok benda tu berbeza? Sama Musa bila melihat cahaya. Dia bukan sekadar melihat cahaya dengan maksud api untuk istrinya panaskan badan. Dia lihat lebih pada itu. Dia melihat lebih daripada itu. Kan itu saya katakan setiap orang pandangannya pada suatu benda berbeza. Ada tengok orang, dia kata ni orang ni siapa, aku nak kenal dia. Ada orang tengok orang ni, aku tak nak jumpa lagi dia. Ada tengok orang ni, aku nak jadikan dia kawan. Ada orang tengok orang ni, aku nak jadikan dia tok guru. Ada orang tengok aku nak jadikan dia partner bisnes. Orang yang sama dilihat dengan lihat perlihatan berbeza. Ada orang tengok orang ni, aku nak jadikan YB, aku nak ngundi dia tahun depan untuk pilihan raya tahun depan. Orang sama, pandangan berbeza. Demikian Musa AS melihat cahaya. Ketika mana Musa AS melihat cahaya, dia melihat lebih pada itu. Bukan cahaya sebagaimana orang panas melihat api, orang yang sejuk melihat api, orang yang gelap melihat cahaya. Bukan, lebih pada itu. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, sesungguhnya aku melihat suatu cahaya, yakni aku melihat dengan batinku, dengan hatiku, dengan maknawi aku suatu cahaya yang datang kepadaku, catatan azaliku, yakni Allah Ta'ala secara azali telah menentukan pilihannya kepadaku, dan hidayahku yang juga menjadikan aku tidak lagi pandang pada manusia. Aku tidak lagi bergantung kepada manusia. Aku tidak lagi takut pada Fir'aun. Bahkan cahaya yang aku lihat ini menjadikan Fir'aun takut pada aku. Maksud kata-kata Syekh Abdul Qadir, untuk kita ringkaskan, apa yang dimaksudkan? Bila Allah Ta'ala nak pilih seorang menjadi baik, maka Allah Ta'ala akan zahirkan cahaya di hadapan kehidupan orang tu. Orang ni bila nampak cahaya yang Allah berikan, maka dia mula fikir nak taubat, nak berubah, nak jadi baik. Dia mula fikir untuk menjadi alim, dan dia mula berfikir untuk menyampaikan ilmu yang dia tahu. Ini disebut dalam hadis, iza dakhalan nur, bila mana cahaya masuk ke dalam hati, infataha, maka hati itu akan terbuka. Hati itu akan lapang selapang-lapangnya. Hati itu mula dapat meninggalkan perkara mungkar, meninggalkan perkara keji, meninggalkan perkara maksiat dengan mudah. Itu bila kita lihat seorang bila mendapat nur daripada Allah, cahaya, atau bahasa mudah hidayah, petunjuk. Suatu yang agak sukar untuk ditinggalkan waktu dia jahiliah, mudah ditinggalkan. Dengan mudah ditinggalkan arak, ditinggalkan judi, ditinggalkan rasuah, ditinggalkan segala kebiasaan. Dia biasa tidur bangun pukul 9 pagi. Dek, cahaya masuk dalam hatinya, dia bangun 4 pagi. Dia biasa makan apa sahaja dia nak makan. Halal haram apa dia peduli.
Dia cahaya yang masuk dalam hatinya, maka dia tidak makan melainkan yang baik-baik. Bahkan dia sanggup berpuasa. Ini perubahan bila Allah masukkan cahaya dalam hati kita. Maka Syekh Abdul Qadir nak beritahu dalam kehidupan Nabi Musa dengan kehidupan orang beriman. Nabi Allah Musa dibimbing dengan cahaya Allah sehingga dipilih menjadi Nabi, Rasul. Daripada dia takut Fir'aun, Fir'aun takut dia. Asalnya takut itu cuma ada pada Musa. Fir'aun ni berkuasa. Akhirnya takut itu berpindah pada Fir'aun. Daripada dia dipandang hamba oleh Fir'aun sebagai Bani Israel, sehingga dia melihat dia bukan hamba pada mana-mana manusia. Dia berkuasa, dia berikan kepadanya wilayah, kekuasaan. Maka dia mula melawan Fir'aun. Melawan Fir'aun maknanya orang yang ada kuasa seperti Fir'aun. Sebab kita tak akan lawan orang yang tak sekupu dengan kita. Kita kalau nak lawan orang, kita tengok kupu tak kupu. Maksudnya level. Tuan-tuan masuk gelanggang tinju katakan. Kita rasa nak lawan orang ni, dah pakai alat tinju, tengok lawan kita tu besar, gedebak besar. Terus kita keluar gelanggang tak jadi. Sebab apa? Bukan level kita. Kita baru nak lawan orang tu, tiba dia tinggi pada kita, kita tak mungkin lawan dia. Manusia ni Allah jadikan perangai dia, sifat dia, fitrah dia, dia tak akan lawan dengan orang yang tak sama dengan dia. Dia tak akan lawan. Kita nampak aja orang lebih kuat pada kita, kita pun mengalah, tarik diri. Tapi Musa lawan dengan Firaun dan dia tak mengalah. Kenapa? Dia tak nampak lagi level Firaun atas pada dia, tapi bawah pada dia. Sebab itu dia berani lawan. Siapa yang mengangkat dia? Allah. Satu ketika umat Islam di Mekah, seorang pun tak berani lawan musyrikin Mekah, kerana mereka bangsa Quraisy yang hebat. Apatah lagi mereka ni kalangan hamba. Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, hamba. Amir bin Fuhairah, ini semua hamba. Dan ini Abdullah bin Mas'ud, pengembala kambing. Dah jadi suatu kasta yang besar, tak ada orang boleh mengangkat suara kepada orang Quraisy. Tak ada. Tiba-tiba berubah, orang Quraisy dikalahkan dalam perang Badar. Yang membunuhnya orang yang dianggap sebagai hamba selama ini, yang diperhambakan. Lihat bila datang hidayah Allah, Allah angkat lebih tinggi daripada level manusia banggakan. Kalau kita lihat kisah Musa dengan Fir'aun, bila Musa berani lawan Fir'aun, kenapa? Kerana Allah mengangkat level dia. Demikian kita hamba Allah. Bila kita benar-benar dimasuki oleh cahaya Allah, Allah akan beri kita keberanian. Yang dulu kalau sebut gelap malam takut, nak pergi masjid takut, antulah itulah. Datang cahaya kita pergi, tengah malam pun kita pergi, bangun malam. Dan semua benda kita buat kerana cahaya Allah dalam hati kita. Yang dahulu saya katakan berat nak tinggal rasuah, boleh tinggal rasuah. Dulu kalau tinggal rasuah, Ustaz, nak berniaga macam mana? Masuk cahaya Allah, boleh tinggal rasuah. Tak peduli lagi untung ke rugi, melainkan redha Allah. Maka Allah mengangkat level dia. Dulu dia jadi budak-budak pada orang, hari ini dia menjadi orang yang berkuasa. Allah berikan wilayah kekuasaan dengan hukumnya. Kata dulu orang beri benda ni, kita tak berani tolak, takut dia marah. Hari ini kita berani tolak, kerana kita takut Allah marah. Bukankah Allah telah berikan kekuasaan pada kita? Dulu ada orang boleh kata, jangan pakai tudung, jangan solat, kita aku, sebab kita bawah dia. Hari ini tak ada orang boleh berkata, jangan tutup aurat, saya akan tutup aurat. Awak nak buat apa? Jangan semayang, saya akan semayang. Awak nak buat apa? Nak pecat saya, silakan. Allah angkat level kita. Demikian cahaya bila masuk dalam hati orang beriman, menjadikan dia kuat sesudah lemah, menjadikan dia berkuasa sesudah dia dikuasai, menjadikan dia kaya sesudah dia miskin, menjadikan dia sempurna sesudah dia penuh dengan kekurangan. Sebab itu bila cahaya Allah masuk, kita akan dapati seluruh arah kita tertutup, melainkan jalan kita pada Allah. Waktu mana kita berdoa, kita tidak meminta melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Kita tidak lagi melihat dunia dan segala isinya itu perkara yang menjadi keutamaan, bukan melihat akhirat dan segala isinya dan keridaan Allah sebagai keutamaan. Perjuangan kita bukan lagi perjuangan untuk jaga dunia. Perjuangan kita ialah untuk menjaga apa yang Allah perintah kita jaga. Kita selama ini duduk berjuang jaga apa yang hawa nafsu suruh kita jaga.
Itu kita berbalah orang tu, balah orang ni. Kenapa? Kita jaga apa yang hawa nafsu suruh kita jaga. Sum'ah kita, reputasi kita, anak kita, harta kita, bisnes kita. Kita jaga dengan hawa nafsu kita. Maka dengan mudah datang dengki, datang fitnah, kita berani buat. Tapi hari ini kita jaga dengan perintah Allah. Bila kita jaga sesuatu bukan dengan hawa nafsu, tapi dengan perintah Allah, dengan arahan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah jadikan apa yang kita jaga itu berkekalan sampai hari akhirat kelak manfaatnya. Yang jaga anak kerana nafsu, Allah putuskan manfaatnya sebelum dia mati, apatah lagi di akhiratnya. Tapi yang jaga anak kerana Allah, Allah jadikan manfaatnya berterusan di dunia, demikian akhiratnya menjadi salah satu jariah dia. Yang jaga harta kerana nafsu, Allah putuskan manfaat hartanya di dunia lagi, apatah lagi di alam barzakhnya dan di alam akhirat. Tapi yang menjaga hartanya dengan perintah Allah, Allah jadikan hartanya bermanfaat di dunianya, demikian di barzakhnya, demikian di akhiratnya. Maka semua persoalan yang dilakukan ialah melihat perintah Allah pada dirinya, bukan lagi perintah nafsu pada dirinya, bukan lagi perintah manusia pada dirinya, bukan lagi perintah syaitan pada dirinya, tapi apakah perintah Allah Ta'ala pada dirinya. Maka ini orang yang bila mana Allah beri cahaya, Allah dekatkan dia sebagaimana Allah dekatkan Musa kepadanya. Artinya bila Allah dekatkan Musa kepadanya, Allah hilangkan segala kebimbangan, termasuk isterinya yang baru bersalin. Bahkan isterinya ditinggalkan untuk melaksanakan perintah Allah kerana Musa meyakini Allah menjaganya. Kata bila kita musafir, dan doa musafir kita baca apa? Wal khalifatu lil mali wal ahli wal aulad. Ya Allah, engkaulah penjaga hartaku, penjaga anak isteriku, penjaga keluargaku dan penjaga anak isteriku. Kita baca doa. Allahumma anta sahibu fis safar. Ya Allah, engkau temanku dalam musafir. Wal khalifatu fil mali wal ahli wal aulad. Dan engkau lah yang menjaga harta yang aku tinggalkan, isteri yang aku tinggalkan, pasanganku, dan anak-anak yang aku tinggalkan. Lalu kita musafir beribu kilometer, tinggalkan orang yang kita sayang, harta yang menjadi nadi kehidupan. Kita tak bimbang apa-apa kerana Allah jaga. Kalau seorang ibu sayang anak sayang, dia pun hantar kat nursery yang dipercayainya, tenang tak hati dia? Tenang. Dia kerja macam biasa tanpa fikir anak, walau dia sayang anak dia, tapi dia telah beri pada, dia telah amanahkan pada penjaga yang dipercayai. Tidakkah yang lebih terpercaya itu ialah Allah yang menjaga kita? Maka Musa AS menyerahkan isteri dan anak-anaknya biar Allah jaga, dan dia lawan Firaun. Tentu kita dalam kehidupan kita, kita cari nafkah, tinggal isteri, atau hari ni isteri lah cari nafkah, mungkin tinggal anak dia, even tinggal sebahagian daripada apa yang disayanginya. Dalam kehidupan nafsu, dia lupa seketika tentang tanggungjawab ataupun orang-orang yang dikasihinya. Tetapi tak boleh dikira. Berbeza orang yang tinggalkan sesuatu kerana Allah. Bila berlaku sesuatu, dia tak akan berlaku penyesalannya sebagaimana penyesalan orang yang meninggalkannya atau yang memburunya kerana hawa nafsu. Tetapi bila kita kata, Ustaz, sama saya, atau ada hamba Allah tu ditinggal anak dia, ditinggal keluarga dia dengan sebab nafsu, nak memburu harta banyak, nak dapat pangkat tinggi, dia okey, saya tengok okey, tenang je dia kerja tinggal anak bini dia. Oh, sampai kerja dekat China, dia kerja dekat Brazil, Argentina, tenang ya. Belum sebelum diuji. Bila Allah ambil orang yang ditinggalkannya ini, maka kita akan lihat bagaimana kecewanya nanti. Berbeza orang yang tinggalnya kerana Allah. Seorang yang tinggal isterinya, tinggalkan anak-anaknya, tinggalkan sekian daripada dunianya kerana Allah, dan dia meyakini Allah menjaganya. Bila sampai masa, kalau Allah uji dia, dia akan katakan Allah lebih sayang dia. Kerana orang ni anak dia tu ambil, mati, dia akan kata Allah sayang dia. Kerana itu Allah ambil dia, tanpa ada kekecewaan, tanpa ada putus asa, dan tanpa ada kesedihan yang boleh membinasakan dirinya. Itulah bezanya orang meletakkan sesuatu
penjagaannya kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita fikir balik, apakah yang kita lakukan selama ini, apakah yang kita buat selama ini dengan perintah nafsu, atau dengan perintah kebiasaan, atau dengan perintah orang, atau dengan perintah syaitan, atau kita lakukannya dengan perintah Allah. Kalau mana kita melakukannya pada perintah Allah, maka Allah akan berikan segala apa yang kita inginkan, mengamankan segala apa yang kita takutkan, menenangkan kepada kita kepada sebarang yang meresahkan. Kerana Allah Ta'ala berfirman, siapa pun yang dijaga oleh Allah, maka Allah sebaik-baik penjaga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidillaha tujahaka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Kamu jaga Allah, kamu akan dapati Allah sentiasa berada di hadapan kamu. Kita buat sesuatu dengan perintah Allah, tak ada benda yang kita patut takut. Sebagaimana Musa tak takut kepada Firaun. Bila mana kita buat sesuatu kerana perintah Allah, tak ada satu pun yang kita patut bimbang. Sebagaimana Musa tidak ada kebimbangan. Kerana Allah sebut dalam Quran, ala inna awla, supaya hilang haluan. Allah sebut dalam Quran tentang perangai ini, innal insana khuliqa haluan wa iza massahu syarru jazua wa iza massahu khair manua illa al-musallin. Bila mana dia dalam kesusahan, maka dia berputus asa. Bila mana dia dapat kemudahan, dia kedekut, melainkan orang yang solat. Maka Allah berikan cahaya pada orang beriman dengan solat. Dengan solat Allah beri cahaya kepada kita. Setiap kali kita solat, datang cahaya yang sebenar, menerangi kehidupan kita, menerangi masalah kita, menerangi semua yang menjadi kemusykilan kita. Tapi dengan syarat solat yang sempurna. Kalau kita kata, ustaz saya dengan solat masih belum jumpa apa-apa, hatta dalam solat istiqarah pun saya tak jumpa apa, dalam solat hajat pun tak jumpa apa, dalam solat fardu sebentar lagi. Kerana kita tidak menunaikan solat sebagaimana sepatutnya. Kita tidak membuang dunia dahulu sebelum kita solat. Kita bawa dunia bersama dalam solat kita. Bagaimana ia boleh selesaikan masalah? Kalau kita dapat buang dulu dunia sebelum kita solat, kita buang segala masalah dulu sebelum kita solat, letak tepi dulu, lalu kita menghadirkan kebesaran Allah, dan kita merasakan kekerdilan diri kita. Kita melihat cuainya kita, betapa baiknya Allah pada kita dengan nikmat yang diberikan tanpa putus-putus. Kita melihat betapa kita tidak menghargai umur yang Allah berikan pada kita. Kita lihat betapa cuainya kita dalam mengingatinya dalam beberapa minit yang Allah fardukan pada kita. Allah kata, ingat aku 5 minit, tak boleh juga. Semayang 5 minit, 10 minit. Ni meditasi boleh pula dia tak ingat mulai fokus. Tapi untuk ingat Allah yang beri segala-galanya, dia gagal. Maka jangan dia menuding jari pada solat tidak memberikan apa-apa pada keberkesanan hidup. Tapi salahkan diri sendiri kerana tidak solat sebagaimana disuruh. Tapi bila kita solat tak macam disuruh, kita tak akan dapat hasil apa yang kita harap. Kalau kita buat solat sebagaimana apa yang disuruh, kita akan dapat hasil apa yang kita harap, bukan lebih pada itu. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbing, jaga, suruh kita jaga solat. Kerana ia adalah hubungan kita dengan Allah. Kerana dia adalah percakapan kita dengan Allah. Kerana dia adalah petunjuk kepada perhambaan sebenar kita pada Allah. Sebab ketika mana kita solat, kita tak bercakap, kita tak makan, kita tak minum. Even kita tidak menoleh kanan dan kiri, tak boleh toleh kanan kiri. Kita melihat tempat sujud kita, dan kita tak baca ikut dan kita, melainkan apa yang disuruh kita baca. Kita tak baca mentera, tak baca jampi, baca apa yang Allah suruh kita baca. Baik doa iftitahnya, baik fatihahnya, baik surahnya, baik zikirnya, itu semua yang disuruh. Kita tak baca apa yang tak disuruh, maka kita akan dapat hasil apa yang kita nak. Dan inilah cahaya orang beriman. Solat itu merupakan cahaya kehidupan orang beriman, petunjuk kepada segala perkara, penunduk kepada hawa nafsu, bukan
cara bagaimana kita mengasingkan diri kita daripada manusia. Kerana itu kata Syekh Abdul Qadir, seorang bila mana Allah Ta'ala dah dekat dengannya, Allah dekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala, dia tak akan lagi menoleh kiri kanan depan belakang, mereka dia melihat Allah. Dalam doanya Allah, dalam ketakutannya pada Allah, dalam pengharapannya pada Allah, dan dalam keyakinannya pada Allah. Kita tak yakin pada CJ yang kita ada, kita tak yakin pada kepandaian kita, yakin kita pada Allah. Maka keyakinan ini mengatasi keyakinan-keyakinan yang lain. Ada orang yakin dengan CJ dia, ada orang yakin dengan kekuatan dia, ada yang yakin dengan pengaruh dia, ada yang yakin dengan pengikutnya. Semua keyakinan lain daripada keyakinan pada Allah, Allah akan tunjukkan satu persatu gagal. Ini Firaun, dia yakin pada tenteranya, kuat, tak pernah kalah. Sejarah Firaun perang, dia tak pernah kalah. Dan empayanya luas. Firaun dia ada raja besar. Dia bukan empayanya kat Mesir je, empayanya meliputi Palestin, empayanya juga meliputi banyak kawasan-kawasan. Kalau setakat Mesir dia kecil tapi besar. Firaun yakin pada tentera yang kuat, dan dia terlalu yakin pada menterinya yang hebat bernama Haman, yang Allah sebut dalam Quran. Haman ni menteri hebat, menteri sehingga Allah sebut nama Haman dalam Quran. Tak ada menteri yang Allah sebut dalam Quran selain pada Haman. Kalau kita buka Quran, Allah sebut inna fir'auna wa haman wa junudahuma kanu khati'in. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman dan tentera keduanya itu, mereka orang yang gagal. Saya katakan tak ada nama menteri disebut dalam Quran selain Haman. Mana Haman ialah menteri paling pengaruh sekali kepada kerajaan yang bernama Fir'aun. Ni Haman. Haman orang kuat kepada Fir'aun, yang memastikan terus Fir'aun ni gagah. Tapi Allah Ta'ala menceritakan kepercayaan Fir'aun kepada Haman juga tidak ada nilainya. Demikian juga Fir'aun percaya kepada kesuburan Mesir. Mesir ni bumi subur, kesuburannya diakui dari semua sudut dan aspek sampai hari ni. Mesir ialah bumi paling subur, semua hidupan boleh hidup. Sebab itu orang Yahudi nak sangat bumi Mesir, nak. Tapi tak boleh kuasai, mereka boleh pengaruh pun yang cukup. Tanah di Mesir, semua benda kita tanam boleh hidup. Ini panggil black sand, tanah hitam yang subur. Di pinggiran sungai Nil, begitu subur. Semua buah-buahan diproduce ni, dia tak ambil buah kat luar. Produk-produk yang berkait dengan pertaniannya cukup hebat. Kalau orang pergi Turki nampak hebat, Mesir lagi hebat. Hebat dengan murah. Kita tengok buah dekat Turki ni banyak, kat Mesir lagi banyak. Lagi segar, lagi bulat, lagi besar. Bawang putihnya besar, bawang merahnya besar. Ia bumi subur, lobaknya besar. Kita makan lobak ni manis, kita makan kat Malaysia pedas. Kita makan bawang, kita pedas, bawang dia manis. Tuan-tuan jangan tertipu, kalau dia makan roti dengan bawang, kita pun ikut kat Malaysia. Pedas mulut, kat Mesir boleh, bawang dia lain. Bawang dia macam buah apple, manis. Sebab tu dia boleh makan. Cuma bau tetap bau. Namanya bawang, dia bau. Lepas tu Nabi larang untuk mendekati masjid kalau makan bawang mentah. Kita orang Malaysia tak dapat nak faham hadis itu. Dan Nabi kata, man akala basalan aw thuman fala yaqrabanna masjidana hadha. Siapa makan bawang besar, makan bawang putih, jangan dekat masjid. Kata, mana ada orang Melayu makan bawang? Mana tuan-tuan jumpa orang Melayu makan bawang mentah? Tak jumpa. Kalau makan bawang sikit-sikit pun makan bawang sate. Kita makan sate ada bawang itu, makan. Itu pun sebab nak makan sate itu banyak, supaya tak muak makan daging. Kita pun makan bawang, dia datang selera. Tapi biasa orang skip je bawang tu. Timur pun orang skip, dia makan sate orang kita. Jadi kita tak boleh faham hadis tu dalam situasi kita. Sebab bukan orang kita jenis makan bawang, kita jenis membawang je. Makan bawang bukan. Tapi bila kita lihat hadis ini, Rasulullah sebut dalam masyarakat Arab, bawang mereka lain, sehingga mereka memang makan bawang. Apatah lagi di Mesir, bumi yang subur, makan bawang macam makan buah apple. Dan saya waktu duduk Mesir pun sama, makan bawang, makan gigi macam apple, manis. Nanti kita ke Mesir, kita pakai makan bawang pula.
Kita tinggalkan membawang, kita makan bawang. Manis. Jadi bila Mesir ni, Firaun tengok bumi subur, tak akan berlaku apa-apa. Tiba-tiba datang taufan, datang kita katakan sinin ataupun kemarau. Firaun tak jangka benda berlaku. Datang belalang yang serang, datang itu, datang ini. Akhirnya segala keyakinan Firaun Allah putuskan satu persatu. Habis bumi Mesir, habis tentera dia, menterinya pun habis, tinggal dia seorang. Waktu itu barulah dia yakin, aku beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Baru ditunjuk keyakinan. Tapi keyakinan pada waktu yang tidak ada manfaat. Sebab itu bila Allah Ta'ala berikan kepada kita iman, macam mana kita nak tahu? Kita akan dapati ia berlaku pada keyakinan. Kita meletakkan keyakinan pada Allah. Orang yang letak keyakinan pada Allah lah yang mudah tolak benda haram. Dia tolak. Ni saya kalau tak ambil benda haram tak mati pun. Dia tolak benda syubhat. Dia tolak benda yang melalaikan. Dia tolak hawa nafsunya. Dia tolak pendapat sendirinya. Demi menjaga apa yang dia perintah Allah. Dia ada pendapat sendiri. Tapi kalau bertentangan perintah Allah, saya tolak. Kerana dia yakin pendapat Allah lebih baik. Hukum Allah lebih baik pada dirinya. Kita memanglah rasa cerdik. Kita rasa apa yang kita fikir itu betul. Kita kena buang apa yang kita fikirkan tadi. Apa yang kita fikir itu kita tak boleh kata betul, sehinggalah dia betulkan oleh Allah dan Rasul. Barulah kita boleh kata betul. Cara kita fikir ni, jangan anggap itu betul. Hanya orang yang ikut hawa nafsu dia yang setiap kali berfikir dia rasa dia betul. Kita tak akan berkata bahawa apa yang saya fikir itu betul, melainkan datangnya pengesahan daripada Allah dan Rasul, barulah kita berani kata betul. Sebab itu kita belajar. Sebab itu kita mengaji. Sebab itu kita ada tok guru. Sebab apa? Nak betulkan cara berfikir. Kerana cara kita berfikir itu akan menentukan status keyakinan kita. Kalau cara kita fikir itu dah salah, keyakinan kita tak mungkin akan kuat. Kerana keyakinan itu diasaskan dengan cara berfikir yang betul. Dan cara yang berfikir yang betul tak akan berlaku melainkan datang dengan ilmu yang betul. Ini turutan dia. Sebab tuan-tuan nak fikir, asasnya apa? Mesti ada ilmu baru boleh fikir. Kalau kita tak ada ilmu lalu kita nak fikir, dia tak akan dapat hasil ni. Maka dengan ilmu, dengan fikiran yang betul, yang melalui kita katakan piawaian Al-Quran dan Sunnah, barulah kita dapat berkata tentang keyakinan kita. Orang yang tidak punya keyakinan kerana cara fikirnya salah. Orang yang fikir salah kerana ilmunya salah. Maka betulkan ilmu kita untuk betulkan cara berfikir. Dan berfikir dengan ilmu lah yang akan menyuburkan keyakinan yang betul. Akan kita yakin anak kita ada masa depannya. Kenapa? Allah tentukan. Sebab Nabi dah beritahu setiap anak yang dilahirkan, Allah dah tulis rezeki dia. Ya, ilmu. Lalu kita berfikir, ni anak ni ada rezeki dia. Nampak ustaz, anak saya ni tak pandai macam saya lah ustaz. Saya dulu masa belajar straight A. Anak saya straight E ustaz. Saya dulu umur macam gini ni ustaz, dah pandai cari duit. Anak saya tak reti cari duit. Saya umur 10 tahun dah pandai cari ikan, menega ikan. Anak saya umur 15 macam budak kecil lagi. Kita pun dah takut dan bimbang. Tapi bila kita ingat balik ilmu, Allah dah catatkan rezeki untuk dia. Maka hilang kebimbangan. Tak apalah. Barangkali rezeki dia bukan macam kita. Tentang kita sentiasa nilai anak kita berdasarkan kita. Kalau kita nampak anak kita tak macam kita, kita mula bimbang. Macam mana dia nak bina masa depan? Walau Allah dah bina karakter dia, cara dia. Kita cara keras. Kalau dalam geng itu kita je ketua. Tiba anak kita nampak macam lembek, kena bully. Anak kita nampak macam fikir pun lambat. Budak ni macam mana masa depan? Belajar pun tak apa-apa, nampak bijak. Tuan-tuan jangan fikir, jangan bimbang rezeki. Barangkali ada rezeki dia. Kita tak tahu rezeki orang. Kerana kita ada ilmu, kita fikir betul, maka keyakinan kita pun betul. Maka inilah dia kesan cahaya Allah bila masuk dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu yang betul, fikiran yang betul, dan keyakinan yang sentiasa tinggi kepada Allah Ta'ala dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.